Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Washrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan masa pada kita pada pagi ini untuk menyambung perbincangan kita dalam kitab iman dan kehidupan. Pada pertemuan yang sebelum ini kita dah masuk bab yang baru, iaitu tajuk hidup yang berbahagia. Baik, pada hari ini saya nak beranjak ke muka surat 75. Saya tinggalkan perbahasan muka surat 72 itu lebih banyak kepada cerita saja. Kita masuk muka surat 75, masuk tajuk kecil, anak dan harta benda. Diketahui bahawa harta itu diperlukan dalam hidup ini, bahkan menjadi pokok dalam memenuhi berbagai keperluan hidup. Tetapi kita tidak boleh menganggap bahawa kebahagiaan itu terletak dalam kekayaan. Dan harta pula bukanlah satu-satunya kunci kebahagiaan. Kalau begitu, adakah kebahagiaan kerana mempunyai anak? Memang anak-anak itu bunga kehidupan, perhiasan dunia dan tumpuan harapan masa depan. Namun tidak sedikit jumlahnya anak-anak yang mendatangkan bencana kepada ibu bapanya, membalas kasih sayang dengan kederhakaan. Air susu dibalas dengan air tuba, iaitu racun. Bahkan tidak sedikit pula ibu bapa yang dibunuh oleh anaknya sendiri kerana lobanya untuk memperoleh kekayaan besar dengan cepat serta memperolehi pusaka daripada ayah. Baik, tuan-tuan sekalian, disebut di sini dua perkara. Adakah anak-anak ataupun harta benda menjamin kebahagiaan kehidupan manusia? Ini yang dibawa oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Walaupun kita tidak nafikan bahawa harta benda itu adalah sesuatu yang diperlukan, dikehendaki oleh manusia. Dalam hidup ini kita cari harta, ya? Itu perkara biasa, cari harta, cari kekayaan. Persoalannya, adakah dengan memiliki harta yang banyak menjamin seseorang itu bahagia? Banyak harta, bahagia tak? Ada pencen-pencen ni nak urus harta yang banyak lagi susah. Aset-aset yang nak urus, nak kan? Anak-anak pula tak minat nak menguruskan aset-aset itu, susah. Jadi itu sekalian, kadang harta yang kita cari, yang kita habiskan usia kita untuk mengejarnya, bukannya memberikan kebahagiaan, bahkan mendatangkan keperitan dan kesusahan. Walaupun tidak dinafikan bahawa dengan adanya harta benda ini manusia akan mendapat sedikit kebahagiaan. Baik, yang kedua, bagaimana pula dengan anak-anak? Dengan anak-anak yang kita miliki, memberikan kebahagiaan ataupun tidak? Anak ramai sekarang, bahagia tak ada anak? Ataupun anak telah menyusahkan hidup kita? Hutang pitik-pitik nak kena bayar, hutang kereta nak kena bayar, ya, semua anak peningkan kepada. Anak tak ada kerja, habis duit bencin, ya, anak ni anak tu. Adakah anak-anak kita yang ramai itu, yang kita miliki, menjadikan kita bahagia atau menjadikan kita susah? Susah nak jawab, satu soalan yang sukar kita nak jawab. Tapi masa mula-mula dulu, kita dapat anak, kita seronok. Balik rumah ada anak sambut, seronok kan? Hilang letih di pejabat, bermain dengan anak-anak. Bila anak dah besar, anak yang main-main dengan kita. Masa kecil kita main-main dengan anak. Berapa banyak kes, macam-macam kes. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, berapa banyak anak-anak yang menyusahkan bapanya. Semalam saya baca satu luahan Dr. Yusuf Qaradawi tentang anak perempuannya dan menantunya yang telah ditangkap dan dipenjarakan oleh Presiden Mesir kerana mereka benci kepada Dr. Yusuf Qaradawi. Maka menantu dan anaknya disumbatkan ke dalam penjara. Anak perempuan dia masuk ke
Setahun dah tak boleh keluar. Bayangkan seorang ayah kenalkan anak perempuannya diletakkan di tempat yang sempit. Penjara Mesir adalah penjara yang terburuk di dunia, antara senarai penjara yang terburuk di dunia. Kezalimannya dahsyat. Sebab penjara Mesir ni, kalau ada orang tu sakit, dia kena makan ubat, maka pihak keluarga yang kena supply ubat tu, bukan pihak kerajaan yang akan bagi ubat tu. Pihak keluarga pula tak boleh jumpa. Jadi yang duduk dalam penjara kalau ada diabetik lagi sakit lah. Seperti mana yang berlaku kepada Morsi almarhum rahimahumullah. Dengan diabetik yang tinggi, akhirnya matanya menjadi buta dan akhirnya dia meninggal dunia akibat tekanan demi tekanan di dalam penjara. Dalam warkah Dr. Yusuf Qaradawi kemarin, dia cerita pasal anak dia. Dia kata, aku hanya boleh mengadu kepada Allah, tak boleh nak buat apa dah. Aku pun dah tua, duduk di khatar. Kezaliman ini dunia pejamkan mata. Cerita bagaimana anak-anak menjadi buah hati kepada orang tua. Anak-anak kita bagaimana? Tuan-tuan, bahagia ke tak bahagia? Tuan kena fikir, kena renung balik. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, ada anak-anak yang diberikan kebaikan, ditatang dengan minyak yang penuh, tapi anak itu menjadi anak yang derhaka, yang menyusahkan. Ibu bapa yang tak tenang tidur malam, yang memikirkan dengan anak-anak macam-macam hal. Ya. Begitu juga pada minggu lepas baca tentang Uncle Kentang yang bertanding dekat Semenyih, Semenyih. Dia cerita terbantu seorang lelaki Melayu yang cacat, nama dia Daud. Kaki tangan tak ada. Belikan kursi roda elektrik RM2,000 lebih. Seronoklah si bapa yang tak ada tangan, tak ada kaki ni, yang bekerja melukis, cacat melukis. Tapi anak perempuannya pergi jual dekat cash and carry converter kursi roda bapa dia dengan mendapat RM1,500. Bapa tu dah cacat, orang tolong beli pula kursi elektrik, kursi roda elektrik, anak ni jual dekat cash and converter. Sebab anak perempuan itu terlibat dengan dadah. Anak perempuan, anak lelaki. Bukan nak tolong si bapa yang dah cacat ni, tetapi anak pula yang menyusahkan bapa. Itu tu tengok, kata Dr. Yusuf Qaradawi, anak-anak tak semestinya memberikan jaminan kebahagiaan. Tidak dinafikan anak-anak itu menjadi unsur-unsur kebahagiaan, itu tak nafi. Tapi nak mengatakan anak-anak kita tu pasti boleh memberikan kebahagiaan kepada kita, jawapannya tidak. Anak Nabi Nuh AS tidak ikut Nabi Nuh AS. Ya. Jadi sejarah ni kita kena lihat, kita kena faham, supaya jangan kita rasa anak-anak kita ni akan menjadikan kita ni bahagia, anak-anak akan menjadikan kita senang. Jangan sekali-kali meletakkan pengharapan begitu. Kita letak cari kebahagiaan bukan dengan cara ni. Kalau nak bahagia, didik anak dengan cara yang betul. Ya, sentiasa berkomunikasi dan sebagainya. Dan begitu juga kata Dr. Yusuf Qaradawi, betapa ramai bapa yang dibunuh oleh anak-anaknya kerana nak merebut harta. Kes pembunuhan sebab nak dapat harta pusaka, nak dapat duit. Orang tua ni tak nak mati-mati pula, panjang pula usianya. Anak pun dah tua tak? Anak pun dah 60, bapak dah 80 lebih, tak mati-mati. Bila nak berasa? Ada yang membunuh secara langsung, ada yang membunuh secara tidak langsung. Dalam jenayah, hukum jenayah Islam itu dia ada pembahagian. Pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan tanpa sengaja, separa sengaja. Ada pula macam tu. Macam mana? Ubat bapa dia disuruh, tak bagi ubat. Kawan tu kena serangan jantung, dia biar. Itu pun dalam kes pembunuhan juga. Biar dia orang tua tu, suruh mati cepat, harta banyak. Ya. Lepas tu dalam Islam, anak-anak yang membunuh bapa, dia tidak akan dapat harta pusaka. Bunuh bapa dia, harta pusaka dia dapat, habis, hilang kelayakan. Nak harta macam-macam, bubuh racun, ya, licinkan lantai, orang tua tu jatuh, pecah kepala, mati.
Sebab apa? Sebab nak harta. Kes-kes macam ni berlaku sepanjang zaman, ya. Berlaku sepanjang zaman. Baik, kemudian kata Dr. Yusuf Qaradawi, begitu juga jumlah ibu bapa yang menderita penyakit lahir dan kesesaran batin disebabkan tingkah laku anak-anaknya juga tidak sedikit. Contoh terdapat begitu banyak. Sebab itu diperingatkan oleh Tuhan kepada seluruh ibu bapa supaya sentiasa memohon kepada Allah supaya dikurniakan keluarga yang baik dan keturunan yang baik, sebagaimana firman Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka memohon kepada Tuhannya, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami isteri dan keturunan yang menjadi cahaya mata, yakni qurrata a'yun, dan jadikanlah kami yang pimpinan ikutan bagi orang-orang yang memelihara dirinya dari kejahatan. Tentu sekalian, agama kita ajar suruh ada zuriat keturunan. Ya, kahwin dan zuriat dan keturunan. Tapi zuriat keturunan itu bukan sekadar untuk kita belai, cium, peluk, tapi mesti dididik, diberi pendidikan, kenal Tuhan. Ini yang masalah kita paling besar, iaitu kita tidak ajar anak-anak kita kenal Tuhan. Ya, kita suruh anak kita semayang, tapi kita tak ajar dia falsafah semayang. Kenapa dia kena semayang? Akhirnya anak-anak kita kata, mak bapak dan baby tu suruh semayang, suruh semayang, suruh semayang. Semayangnya pun tak ada kualiti. Touch and go dia semayang dia. Yang lebih teruk, semayang dia pun macam smart tag dia. Tak ada kualiti. Tanya dah semayang, semayang. Tersampai 2 minit semayang dah. Dah. Sebab kita tak bagi tahu dia falsafah tentang agama. Bagi tahu tak kenapa kita sembahyang, apa erti kita sebagai Islam. Tuan-tuan, ini berlaku dalam masyarakat. Bila kita dah umur dah senja ni, anak-anak kita masih tak faham kenapa dia kena sembahyang. Anak-anak kita ada masalah, dia tak tahu nak mengadu kepada Tuhan. Ini berapa banyak kes-kes macam ni. Sebab kadang-kadang kita duduk renung balik, berpunca daripada kita, ibu ayah. Kita suruh anak semayang, tapi kita tak dapat nak terangkan kenapa anak kita kena semayang. Kenapa dia kena semayang waktu? Apa pentingnya sembahyang itu kepada diri dia? Kita tak dapat nak terang. Maka kita tanya, semayang, dah semayang belum? Dah semayang. Pergi semayang, bangun semayang. Itu je lah. Satu tingkat lagi, maka anak kita pun solat dalam keadaan dia tak faham kenapa dia kena semayang. Dia semayang kerana orang lain semayang. Dia semayang kerana bapa dia suruh semayang. Dia semayang kerana ibu daya semayang dalam rumah dia. Tapi hakikat kenapa dia perlu solat dia tak. Maka ayat Al-Quran yang menceritakan tentang inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar tak dapat diterjemahkan. Sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji, maksiat, dosa. Tak dapat diterjemahkan dalam kehidupan dia. Sebab dia tidak faham. Kadang ini kita terlepas, benda-benda macam ni kita terlepas. Ya, kita tak pernah duduk sembang dengan anak kita. Apa pentingnya sembahyang? Ya, apa beza sembahyang kita dengan sembahyang orang lain? Orang yang bukan Islam, mereka sembahyang juga, pergi tokong juga, pergi kuil juga. Tapi apa beza kita sembahyang dengan mereka sembahyang? Kita tak dapat nak terang, maka akhirnya anak-anak kita tak faham. Jadi bila anak tak faham, macam mana dia ada kesedaran untuk beragama? Tajuk yang besar tu, kesedaran beragama. Macam mana anak-anak ada kesedaran beragama? Ya. Kita banyak fokus kepada perkara-perkara yang bersifat umum tu terlalu lama. Kita kena masuk kepada peringkat khusus juga, bukan umum saja. Sampai bila nak umum bila? Kena masuk kepada peringkat khusus. Keyakinan kepada Tuhan, kebergantungan kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan. Barulah manusia ini boleh fikiran dia tenang. Barulah dia rasa seronok dalam melakukan ketaatan kepada Tuhan. Ini falsafah-falsafah yang kita tertinggal dalam kehidupan berumah tangga dengan keluarga dan sebagainya. Baik. Agama kita kalau kita tengok sangat menekankan tentang persoalan sembahyang, seperti mana yang disebut oleh Luqmanul Hakim, dia pesan pada anaknya, wahai anakku, jangan kamu mensyirikkan Allah. Sebab
Sebelum kamu nak sembahyang, kamu kena kenal Allah. La tusyrika billah bisyai'in. Jangan sesekali syirik pada Allah. Nak sebelum sembahyang dia kena kenal Tuhan. Sebab dia nak menyembah Tuhan itu. Maka dalam peribadatan, dalam kehidupan, jangan dia menduakan Allah. Aqimis solat, dirikan sembahyang. Bila dia kenal Tuhan, maka sembahyang dia itu akan jadi lebih tenang. Dia tahu dia nak persembahkan apa di hadapan Tuhan. Tuhan pun dia tak kenal. Yang dia kenal kawan-kawan dia, yang dia kenal gadget-gadget dia, yang dia kenalkan keseronokan dunia. Dia terlupa bahawa yang dia sepatutnya kenal ialah Allah. Kalau anak kita boleh faham benda-benda macam ni kan, bahagialah kita. Tuan-tuan sebagai ibu bapa, pastilah seronok kalau anak-anak boleh sembahyang awal waktu. Seronok kan? Mesti seronok. Tak payah suruh. Anak kita boleh sembahyang awal waktu. Anak kita peringat kita pula, abah jom sembahyang. Wah, itu satu keseronokan. Ini terbalik, kita pula berkali-kali balik subuh saya tengok anak tak sembahyang ni. Isteri pun biar je. Tak tahu hari saya kuliah subuh ke satu masjid, macam tu, pas sembahyang ada seorang tengah telefon. Saya kata pagi-pagi telefon dah. Saya telefon anak saya suruh bangun sembahyang. Dah habis sembahyang subuh, bapak dengar kuliah subuh, anak tak sembahyang subuh. Kacau. Bukan duduk kat asrama, duduk kat rumah. Sebab isteri pun tak tolong nak kejut anak. Biarlah, dia kan budak lagi. Kita dulu pun sembahyang pun umur berapa, habis. Jadi mana nak datang kebahagiaan dalam rumah tangga? Sebab tu kalau kita tengok kisah Luqmanul Hakim, perkara yang dia pesan, telah tidak mensyirikkan Allah, telah kenal Allah, dia sembahyang. Sembahyang itu dah pagar, sembahyang itu dah pembimbing. Rumah tangga ni kalau anak-anak kita boleh sembahyang, aman rumah tangga insya-Allah. Tapi kalau anak-anak pun culas, jenuh nak perenyah, si ibu pun sembahyang lewat-lewat, orang perempuan walaupun tak dituntut datang pada jemaah, tapi tuntutan sembahyang awal waktu tu penting. Di rumah tu sembahyang awal waktu. Jangan sibuk-sibuk, tinggal kejap lagi. Latih diri sembahyang awal waktu. Ya, kerja sampai bila pun tak habis. Takkan habis. Ustaz ada bagi alasan kerja bila pun tak habis. Ya. Awal waktu tu latih sembahyang awal waktu dalam rumah tangga. Baik. Sebab itu agama mengajar kita, Allah Ta'ala peringatkan ibu bapa supaya selain daripada usaha mengajar dan sebagainya, satu perkara yang Tuhan ajar pada dia, jangan lupa minta dengan Allah. Berdoa dengan doa yang sering kita lihat yang dibaca oleh imam dan kita pun baca dalam surah Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami isteri-isteri yang baik, yang bersifat daripada susu galuh keturunan yang soleh. Yang ini satu hal, nak cari pasangan hidup. Anak-anak kita betul sekalian, nak cari pasangan hidup, nak cari macam mana? Cari si isteri, cari suami yang sembahyang. Si suami cari isteri yang baik-baik. Sekarang ni ramai orang nak cari pasangan hidup. Nak cari pasangan hidup macam mana? Tengok dia ada degree ke tak ada degree, dia ada master ke tak ada master, dia ada PhD ke tak ada PhD. Itu ukuran dunia. Tapi kadang terlupa tengok sembahyang ke tak sembahyang. Bakal suami dia tu sembahyang ke tidak, bakal isteri dia tu jaga sembahyang ke tidak. Dia sekarang susah ya. Sekarang ni orang perempuan ramai berpendidikan tinggi. Saya dalam kuliah-kuliah muslimat, saya ramai juga ibu-ibu yang lepas kuliah tanya, Ustaz, anak saya 2 orang Ustaz, doktor perempuan, satu 27, satu 29, dua-dua tak ada pasangan hidup, boleh tolong cari tak? Lepas tu dia tanya, nak orang yang macam mana? Tak kisahlah Ustaz, orang macam mana pun, janji anak saya kata sembahyang. Tengok, dia ada PhD dan sebagainya, dia bergaul dengan kawan-kawan dia, dia pun tahu yang paling penting suami ni sembahyang. Apalah guna kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, sembahyang tak? Anak perempuan 2 orang, dua-dua doktor perubatan, tak ada pasangan hidup, susah dia pasangan hidup, tapi nak cari yang sembahyang. Tuan dah umur 27, 28, bukan senang nak cari pasangan hidup. Senang kan? Malah lelaki ni kahwin cepat, 25 nak kahwin,
Anak datuk lagi awal kahwin, belum ambil belajar kahwin dah. Ya. Orang lelaki macam tu lah, nak kahwin cepat. Masalah fikir kemudian, kahwin dulu. Jadi bila dah umur 28, 29, dia nak cari pasangan yang sembahyang. Bukan senang. Saya bangun ni pun ada minta tolong cari. Saya pun cari dah dapat lah seorang ustaz umur 30 tahun. Ketua syar'i. Jodoh dengan seorang doktor perempuan umur 28. Ketua syar'i ini baiklah. Saya pun dah nak jodoh kan. Perempuan tu kata tak ada chemistry. Ialah doktor perubatan. Tak ada chemistry pula. Padahal lelaki-lelaki ni baik. Ketua syar'i, orang soleh. Oh, tak ada chemistry. Dah umur 30, nak chemistry apa lagi? Ya. Ya ke? Cari saya tu banyak pula-pula muslimat ibu-ibu yang mengadu anak-anak tak kahwin. Nak cari orang lelaki kahwin ni payah dah. Umur 30 ni payah dah. Lelaki umur 25 kahwin dah. Payah. Kecuali ada yang sanggup bermadu. Oh, cakap madu pegang besar dah. Nak cari mana? Sebab nak cari orang baik tu cari ke mana? Bagi tahu nak cari ke mana? Kalau dulu orang kampung dulu, dia bagi suruh masjid. Anak si Mila, anak si Kia, baik orangnya, mari semayang. Jadi Bilal kampung. Baik anak Kak Mila, itulah nak cari jodoh-jodoh dalam kampung. Sebab nak cari keturunan yang soleh. Nabi SAW tu ajar kita nak cari pasangan hidup, tengok keturunan dia dulu. Baik tak keturunan dia? Bukanlah dia sebagai satu benda yang rigid. Ini tak tahu nak pilih, Nabi bagi dia pilih-pilih. Tengok baik tak keturunan ini, ibu bapa dia macam mana, didik. Sebab apa sih melibatkan pendidikan anak-anak? Keturunan itu melibatkan pendidikan. Mak bapak didik anak dia macam mana? Hormat ada orang tua. Anak kita mana dah lalu depan orang tunduk sekarang? Kita yang dulu siap tunduk lagi, tangan ke bawah. Ada kita ajar anak kita? Tak ada. Anak kita melangit pegang handphone jalan depan orang. Ada dia. Kita masih ada ditumpah lalu macam, oh bagus anak orang ni. Sebab apa? Sebab dapat lihat itulah pendidikan dalam rumah tangga. Itulah keturunan yang dibina. Sekarang mana ada bawa motor press lagi bising anak siapa? Anak kawan kita tu press bunyi bising depan rumah orang, tukar exhaust. Anak si Fulan, macam mana pendidikan rumah tangga dia? Bapak dia tak ada telinga ke? Anak dia pasang exhaust motor yang mengganggu jiran dan sebagainya. Itu sebab pendidikan, ada pendidikan. Kalau seronok kata kita buat kajian-kajian macam ni kan, saya seronok buat kajian-kajian macam ni. Bila tengok balik masyarakat kita didik anak-anak dulu, anak-anak dia tak terlibat dengan dadah, tidak terlibat dengan benda-benda teruk. Sebab mak bapak dia ajar adab, ajar akhlak. Kita sibuk dengan kita, dia mau sibuk dengan urusan yang sibuk, lupa, terlepas pandang. Anak-anak kita membesar dalam percampuran dia dengan dunia yang tak macam dunia kita. Kita terlepas pandang sebenarnya. Kita sibuk mencari rezeki, nak bayar yuran anak, nak bayar PTPTN anak, nak pergi melawat anak di asrama dan sebagainya. Kita terlepas pandang. Sehingga perkara yang sepatutnya kita beri perhatian ialah pendidikan kejiwaan dia, kefahaman dia tentang awak seorang Muslim macam ni, awak seorang Islam macam ni lah Islam. Agama ni bukan mak bapak buat, agama datang daripada Allah. Kita terlupa yang ni, kita terlepas. Terlepas pandang benda-benda macam ni. Akhirnya kita bersibuk anak kita lepas SPM, nak pergi kolej, lepas kolej pergi universiti, lepas universiti cari kabel pula mana nak dapat kerja. Lepas anak dia dapat kerja, cari fikir pula anak kita nak duduk mana, sekarang nak beli rumah pun mahal. Jadi nak beli kereta kita pula lagi yang jadi grantor dan sebagainya, penjamin. Anak kita tak mampu, gaji rendah dan sebagainya. Jadi habislah suasana kehidupan kita tu disibukkan dengan benda-benda macam ni. Ya, sibuk dengan habis. Akhirnya anak pun terlupa nak berdoa kita setiap kali selepas sembahyang. Bukan sekadar anak disuruh berdoa pada ibu ayah, tapi ibu ayah disuruh berdoa, minta supaya dapat isteri-isteri yang daripada keturunan yang baik. Sebab isteri duduk kat rumah, fokus anak-anak ni lebih rapat dengan siapa? Pak mak dia. Betul tak? Anak-anak lebih rapat mak dia, apa mengadu mak dia dengan bapak dia taklah sangat. Dengan mak lah apa pun. Jadi mak itulah yang menjadi perhatian. Ya, kalau mak pun jadi hura-hura, anak pun hura-hura. Kadang-kadang kita pelik, ada bapa yang istiqamahnya di surau masjid,
Tapi bila tengok anak-anak dia semua tidak tutup aurat, saya pun pelik. Sebab apa? Sebab mak tak nasihat, mak tak didik. Bapak tak adalah, bapak cakap sekali dua ya, agak-agak mak lah, sebab anak perempuan kan. Anak perempuan, awak lah nasihat anak awak tu. Anak saya juga, tapi orang perempuan lah nasihat. Anak tak tutup aurat. Bila jumpa di majlis-majlis kedua kahwin, ni anak saya ustaz, ya betul. Bapak 5 waktu pengerusi surau. Ni saya cerita benda benar. Siang kan? Siang. Mak pun pakai tudung, anak-anak hancur. Dengan pakaian ketatnya, dengan make upnya, dengan gabuk karatnya. Pengurusi surau. Apa dah jadi dalam rumah tangga? Sebab itu Tuhan ingatkan, suruh kita doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Zuriat keturunan kita tu qurrata a'yun, penyejuk mata hati. Yang kita tengok anak-anak ni tenang, kita nak mati pun tenang. Anak-anak kita boleh urus diri dia, boleh doa kita. Ya, anak-anak kita tak tinggal baca Quran di rumah, hari-hari mesti baca Quran. Jangan kita ingat dah khatam tak boleh baca Quran. Hari-hari mesti baca Quran. Anak kita duduk universiti pun telefon dia, baca Quran hari-hari. Pendek sikit pun tak apa, mesti baca. Sebab itulah pagar dia, tak ada benda lain nak pagar. Apa lagi nak pagar? Allah yang jaga kita. Bila kita ingat Allah, Allah jaga kita. Bila kita lupa pada Allah, Allah akan lupakan kita. Jadi anak-anak ni mesti jadi qurratu a'yun, penyejuk mata hati. Susah tak? Memang susah nak jadi qurratu a'yun. Maka sebab itu Tuhan suruh doa, minta bantuan daripada Allah. So kita doa, jadikan anak-anak kami sebagai qurratu a'yun. Satu tempat saya kuliah pun kata ustaz, anak saya bukan qurratu a'yun ustaz, anak saya mangku ayun. Tak larat nak cakap, tak ada jadi qurratu a'yun. Ya. Sekarang ibu bapa komen pasal anak-anak yang sibuk dengan gadget. Sekarang ni gadget lah gitu. Minggu lepas pun saya ada kuliah tu tempat gadget. Anak-anak habis masuk dengan gadget, dengan internet, dengan data, dengan game. Addicted, ketagih dengan gadget. Ya. Mak bapak dah tidur dah, anak masih lagi main game sampai 2 pagi. Bangun tengok anak duk main game dalam bilik terang ya, dengan cahaya handphone. Ini masalah pendidikan anak-anak sekarang. Addicted, tagih, terpaksa off Unify malam-malam supaya anak tak dapat wifi. Ini masalah. Minggu lepas pun sama, ada seorang lepas kuliah subuh beritahu, anak saya ustaz, saya bagi handphone terkata dulu, tapi saya tengok tak jadi, rampas balik. Apa nak jadi-jadilah. Orang kata saya ni kolot-kolot lah, sebab kawan-kawan dia semua ada handphone. Saya tak beli. Saya tak nak anak saya rosak. Dia mampu, dia orang kaya, dia mampu bagi, tapi dia kata anak saya rosak. Saya tak tahu apa benda yang dia layati lama-lama web. Kadang-kadang dia main pop-up, dia pun tertekan masuklah lama-lama porno dan sebagainya. Mula-mula tengok, lepas tu lama-lama cuba. Tuan-tuan baca kes-kes dalam sebulan 2 ni, banyak kes yang saya belum ikuti kes, iaitu bawah daripada umur 18 tahun yang terlibat dengan kes-kes penzinaan. Dan negeri-negeri Melayu ramai yang dilaporkan dalam media-media cetak, yang dibicarakan kes di mahkamah. 18 tahun, 16 tahun, 14 tahun. Negeri-negeri yang majoritinya orang-orang Melayu Muslim. Saya tak nak sebutlah nama-nama negeri itu. Kes-kes yang dahsyat. Punca gadget. Mana nak kontrol? Pernah tak tuan-tuan dan perempuan tengok handphone anak? Pernah tak pergi selongkap? Main sini handphone dah tengok jap. Ada tuan-tuan tengok? Tak, percaya kan? Percaya. Saya tak ada. Saya akan minta, saya akan buka password, saya akan tengok gambar-gambar dalam phone anak saya. Saya akan tengok WhatsApp group, saya akan masuk dalam WhatsApp group, saya tengok apa perbincangan WhatsApp. Saya tengok WhatsApp group apa ni? WhatsApp group sekolah ni apa, siapa sembang-sembang macam ni? Left group. Tak payah duduk WhatsApp group ni. Itu dah berkongsikan. Zaman ni dah lain utusan. Kita jangan rasa anak kita tu 100% kita boleh percaya. Jangan percaya anak kita 100%. Mungkin anak kita baik, tapi pengaruh-pengaruh yang mendekatinya memberi kesan.
Anak kita mungkin baik, kita dawat, kita kenal anak kita, tapi pengaruh luar yang masuk kita terlupa tengok. Ya, kita terlupa tengok. Ini yang paling bahaya. Paling bahaya. Bulan lepas seorang saya tahan budak sekolah di Seri Putra, naik motosikal, pakai baju sekolah, datang beli rokok di restoran Taqwa. Pagi pukul 7 saya hantar anak saya pergi sekolah. Dia mari beli rokok. Ibu bapa bagi motosikal pada anak untuk pergi sekolah, tapi anak singgah datang beli rokok. Pagi-pagi beli rokok dulu. Saya kata dia beli rokok nak buat apa ni? Saya tak ambil kunci motor je. Nak syarah banyak sikit, fikir dia nak pergi sekolah. Tapi tak, dia mari beli belakang Taqwa tu, dia duduk kat taman tu, dia isi rokok. Kemudian 2 orang dia bawa pergi sekolah. Budak tingkatan 3, tingkatan 4. Kita bagi motosikal ke anak untuk senang urusan dia pergi sekolah, tapi kita lupa pantau. Bagi duit banyak, fikir anak nak isi minyak, tapi anak pergi beli rokok pagi-pagi. Jangan pakai yang sekolah. Tak ada segan, tak ada rasa apa. Sebab kita pun orang luar tengok pun tak tahu apa pun, cakap seorang-seorang, anak siapa ni? Saya tegur, saya pegang pergi sekolah dia. Sebab punca kita kat sana. Sebab kita rasa bukan anak kita, anak orang. Kita tak ambil tanggungjawab. Saya tak ada, saya pegang. Tegurlah apa nak buat, itu yang kita mampu. Pada sekali ketika saya ambil gambar, saya kata saya nak letak dalam Facebook. Jangan, saya beritahu saya ustaz sahaja, biar kamu popular sikit. Tak payah pukul dia, tak payah dengki maki hamun, tak perlu. Saya ambil gambar, saya kata saya tak Facebook. Popular sikit ni, budak sekolah ni beli buku. Putuskan, cabaran kita besar. Bila masuk benda-benda macam ni, cabaran kita besar. Jadi tak cukup sekadar kita minta dengan Tuhan, wahai Tuhan, jadikan anak-anakku qurrata ayun, tapi tidakkan untuk menjadikan anak-anak qurrata ayun itu macam mana? Memanglah kita mari sembahyang 5 waktu, mengaminkan doa imam, qurrata ayun, qurrata ayun, qurrata ayun. Tapi aktiviti untuk menjadikan anak qurrata ayun itu kita tinggal, mana boleh begitu? Bukan sekadar dengan doa, mesti dengan tindakan, mesti ada pemantauan, mesti ada dengan ucapan, mesti ada dengan nasihat dan menasihati. Sebab itu komuniti ni penting. Janganlah melenting bila orang tegur, anak siapa ni bawa motor bising. Janganlah melenting. Itulah bagus orang tegur. Mungkin anak kita orang bagi perhatian. Tengok anak kita ada tak? Ni ada orang tegur ni, buat bising. Mungkin anak baguslah masyarakat ambil perhatian. Kalau masyarakat buat tak tahu. Kalau anak kita kena langgar, anak siapa melantar, anak siapa pun nanti bila ambil. Bukan kerja kita nak angkat dan hantar ke hospital. Jatuh malangan, biar telefon bila dia ambil, kita pergi lah kerja. Saya dapat mesej anak si bulan, oh anak dia tadi, tak apalah, dah sampai hospital. Maka akhirnya kita pun tak ada rasa kebersamaan, tak ada. Anak si bulan ke tu, anak ni yang tak ada. Sebab kadang kita bila kita tegur anak orang, orang marah, tak suka. Jangan sibuk jaga tepikan keluarga saya, jaga anak awak, jaga orang, jaga tu dah bagus. Sebab apa? Sebab tadi dalam sembahyang kita pun doa anak dia juga, qurrata ayun, wahai Tuhan kami, kurniakan kami. Siapa kami tu? Anak jiran saya, anak kawan saya. Kita doa tadi pun kita sebut kami, kita sebut aku. Berikan kepada anak-anak aku, tak. Berikan kepada anak-anak kami siapa? Anak jiran aku, gigi kanan, depan, belakang, anak taman aku, zon A, zon B, zon C. Jadi bila kita doa tu, kita bayangkanlah, bukan anak kita saja qurrata ayun, anak orang lain pun qurrata ayun. Penjujuk hati itu ibu bapa dia. Sebab tu kita tegur. Dalam sembahyang kan saya doakan anak awak, luar sembahyang, anak awak buat tindakan tak betul, saya tegur lah. Bukan hanya dalam sembahyang saya minta dengan Tuhan, luar sembahyang pun saya tegur. Barulah nampak ada synchronization di antara permintaan dengan tindakan. Barulah kita bahagia, jiran kita bahagia. Kalau jiran kita tak bahagia, kita tak bahagia juga. Jiran tak bahagia, anak-anak dia tak bahagia, kita pun tak bahagia juga. Tengok jiran kita, monyok dia muka, kenapa? Anak saya masuk hospital, Ustaz. Kita pun tak bahagia, kasihan anak dia masuk hospital. Lama dah dia pun ulang-alik ke hospital, kasihan dia. Begitulah agama kita ajar. Kita pun kena beritahu ke anak-anak kita gitu. Kalau ada pakcik-pakcik tegur, maknanya mereka sayang kamu lah tu. Kita pun bagi tahu anak kita. Kalau ada pakcik-pakcik surau tegur tu, dia sayang lah tu. Kalau tak tegur, lantak kau nak jatuh dalam longkang ke, nak jatuh dalam lombok ke, tu kau punya hal, mati kubur sebelah ya.
Senang je kita urus. Tapi selagi ada orang tegur, orang nasihat, maknanya mereka sayang. Bagi tahu kat anak-anak kita. Bagi tahu. Ya. Tentu ini pendidikan yang kadang kita abad. Kita nak ikut sunnah Nabi SAW, tapi dalam pendidikan kekeluargaan kita tak ikut. Jadi macam bercanggah sangat, agak lari jauh. Kemudian kita minta anak kita mengikut pimpinan waja'alna lil muttaqina imama, iaitu jadikan kami pimpinan. Anak-anak kita ni, kita minta dia menjadi contoh kat dia. Dan kita pun dididik daripada orang-orang yang muttaqin. Kita pun nak jadikan orang-orang muttaqin sebagai contoh, supaya kita dapat jadi model kepada anak kita. Agak-agak tentu anak kita jadikan kita sebagai model ke tak? Itu satu lagi soalan susah kita nak jawab. Anak kita tengok kita model. Dia tanya, kau nak jadi apa? Saya nak jadi macam abah. Ada anak kita kata, saya nak jadi macam abah. Apa yang hebatnya abah? Abah ni cakap baik, abah ni solat ni tak tinggal. Oh, kalau anak kita boleh cakap itu, sonok. Kau nak jadi macam apa? Saya nak jadi macam Michael Jackson. Kacau. Saya nak jadi macam orang sekian-sekian yang tak ada dalam kamu hidup dengan anak aku, dia jadi macam ni. Lebih teruk lagi bila anak tu menjadi orang yang mengubah jantinanya. Lagi pening kita. Anak yang kita bela tu tukar jantina, kacau. Yang kes-kes macam ni yang satu perempuan, satu ibu bagi tahu saya, anak dia tukar jantina, pergi duduk di Korea. Pandai, skorer. Anak larikan diri, umur 18 tahun, pergi ke Korea. Ketika ada rombongan-rombongan pergi melancong Korea, mak dia pesan, boleh tak tolong cari anak saya dengar dekat Korea. Dan seorang perempuan dalam kuliah muslimat kata, Ustaz, saya jumpa budak ni Ustaz, bekerja di satu restoran di Korea, dan dia menjadi seorang perempuan. Saya kejar dia lagi. Saya kenal ni anak jiran saya. Anak lelaki jadi perempuan, jadi pergi di Korea. Dia duduk dengan siapa, tak tahu apa agama, tak tahu. Satu hari dia jumpa pula tepi jalan dengan berpakaian perempuan. Orang bandar baru pagi tu, bukan jauh. Jangan main-main. Saya kuliah berkata macam-macam benda saya dengar ibu bapa mengandung. Nangis, tak tahu nak nangis, kering air mata lah. Mak, guru sekolah, pergi kerja sana sini balik, lambat. Suami dah meninggal, bela anak-anak. Anak pandai, skorer, kecil. Kegilaan terhadap K-pop sampai pergi Korea. Perempuan gila juga dengan Shah Rukh Khan, tak pernah sampai lagi ke India. Datuk mungkin minat lagu Bobby, pergi pun sebab ada duit. Tapi anak kita pergi terus ke sana. Kegilaan terhadap K-pop. Nak duduk di Korea tak ada, dengan cara illegal. Tukar jantina dan sebagainya, pakaian. Hakikat kita adalah pakaian yang pakai perempuan dan sebagainya. Rambut, ada gambar. Dapat bercakap dengan dia lagi. Tuan-tuan, jangan main-main dengan penangan gadget ni. Jangan main-main. Hati-hatilah, tengok-tengoklah. Sebab kita nak anak kita ni ikut siapa? Lil muttaqina imama. Jadi pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Menjadi ikutan pemimpin orang bertakwa. Anak kita model kehidupan dia siapa dia? Lepas tu kita kena tanya anak kita, kamu minat apa? Dia mesti ada. Bila umur dia dah naik 15 tahun, 14 tahun ke atas, kalau kita kaji tentang pendidikan anak-anak, 15 tahun ke atas dia pasti akan ada satu orang yang, ataupun satu golongan yang akan jadi dia punya model. Maksud tu dia kata, minat apa? Kalau bola lah. Kalau sukan basikal lah. Kalau artis dia akan ada. Kita pun tak kenal artis baru ni. Mana kita kenal? Kita dekat Endok Kilau, ingatlah. Hak baru dah tak ingat dah. Endok Kilau pun sakit dia ingat. 82 tahun. Tanya artis baru, saya pun tak kenal. Kadang jumpa Ustaz ni artis, saya pun tak tahu siapa dia. Kita mana tengok artis baru tak kenal. Kita hal lama-lama anak kita tengok artis pula tahu gaya hidup dia. Gaya hidup yang baik tak apa, gaya hidup yang buruk. Tuan-tuan nak bertanya anak-anak, siapa dia punya peminat? Mesti kita kena tahu kan? Saya tahu 14 tahun ke atas, 15 tahun dia dah ada. Pasti dia ada, mesti ada.
Dalam grup-grup dia akan bincang lah. Kalau perempuan banyaklah gosip dalam grup dia. Duduk sekolah pun pandai gosip lah sekarang ni. Macam-macam gosip, cepat. Sebab ada WhatsApp group, lebih laju pergi gosip. Gambar-gambar artis melonggok masuk dalam tu. Jadi hati-hati ya, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian. Anak kita ni nak jadi siapa pemimpin dia ikutan dia. Kita pun siapa kita punya pemimpin ikutan kita siapa dia. Memanglah umum kita kami ikut Rasulullah. Ya ke? Itu terlalu general, terlalu umum. Memanglah ikutan kita Nabi. Nabi di sudut lifestyle, gaya hidup. Kita ikut Nabi ke? Anak kita ikut Nabi. Kita ikut Nabi, anak kita ikut Nabi. Kita ikut agama, anak kita ikut agama. Macam mana? Kenapa jalan itu bersimpang siur? Kalau kita kata kita ikut agama, anak kita ikut kita. Anak kita akan jadikan kita sebagai model. Ya, anak kita akan semayang tanpa kita suruh. Anak kita akan memberi salam pada orang. Ini benda-benda saya tengok, tak maaf kalau saya tengok anak-anak kita pun kadang-kadang kita bawa berjalan sama kita, kita berkenal dengan kawan kita, anak kita pun tak pandang muka. Saya rasa ini benda-benda yang kita terabai. Kadang kita bawa anak kita, kita jumpa kawan kita, kita bagi tahu anak kita, ni kawan abah dulu belajar di universiti. Cakap depan dia. Jadi kita, anak kita main gadget, kita bersembang, tunggu je sembang. Dia tak cakap, tak perkenalkan kawan kita kepada anak kita. Sedangkan dia ajar kepada kita, apabila kita mati, anak-anak kita suka buat baik dengan kawan-kawan kepada bapa dia. Ada hubungan dengan kawan-kawan kepada bapa dia telah meninggal dunia. Itu diajar dalam agama kita. Kalau bapa kamu dah mati, kamu kena kawan dengan kawan-kawan bapa kamu, jumpa-jumpa, buat baik dengan mereka. Sebab mungkin mereka itulah yang bantu kamu ni. Masa bapa kamu susah tak cukup duit dulu, ni kawan-kawan bapa kamu lah bagi sekupang dulu. Kamu nak masuk universiti, dia tak cukup duit, tersesak duit ni lah. Buat baik dengan kawan-kawan kepada bapa yang telah meninggal dunia. Tapi kita bawa anak kita jumpa ke makan rugi, bawa dan sebagainya, dia tak cerita. Kawan abah tu dulu belajar dengan abah dulu kat universiti, kami kerja sekali, satu dua, kongsi sikit lah. Ni kawan mak ni belajar kat UiTM dulu. Ceritalah. Tak ada kan. Saya tengok ni benda-benda yang kita telah tinggalkan. Panjang kita perbahasan tentang pendidikan anak-anak, model-model yang mak bapak kita dulu mungkin tak pandai, tapi mereka buat. Sebab tu kita jadi baik hari ni. Tapi kita jadi baik hari ni tak buat benda itu pada anak-anak itu. Sebab itu kita tengok banyak kebencangan-kebencangan macam-macam berlaku. Saya sebagai ustaz yang terlibat kes-kes yang kaunseling masalah rumah tangga anak-anak itu macam-macam. Tak tergambar ada kes-kes yang macam ni. Tak tergambar. Tapi yang saya dapat perhati ialah ibu bapa bagi banyak kemewahan pada anak, bagi kenderaan. Anak tak boleh belajar lagi, bagi kereta yang canggih-canggih, bagi duit, bagi macam-macam. Kebendaan terlalu banyak, akhirnya anak ada masalah. Saya ada satu kes yang saya handle, umur 18 tahun, pasal budak 18 tahun. Lelaki 18 tahun, perempuan 18 tahun, berzina dalam kereta. Telefon saya malam tadi, saya terlibat dengan perzinaan. 18 tahun. Saya kata, kereta siapa? Abah bagi. Nangis-nangis. Dia dalam kereta berzina, 18 tahun. Saya kata, 18 tahun mak bapak dah bagi kereta. Untuk anak buat apa tak tahu. Akhirnya anak melakukan perzinaan. Baru lagi ni, sebelum Raya Haji baru. Tentu ada beberapa sekali ambil perhatian. Jangan kita bagi kebebasan banyak sangat. Kita duduk alik ke surau masjid, datang kuliah, tadarus Al-Quran, anak kita jadi apa? Kita fikir kita yang nak masuk syurga, anak kita macam mana? Pantau-pantau, tengok-tengok sikit. Bukan hanya sekadar doa, berhati-hati sikit. Kan macam-macam kes. Ya, kalau berhati. Sebab apa? Sebab kita nak generasi kita tu generasi yang mengikut orang-orang bertakwa, lil muttaqina imama. Sebab tu apa yang kita minta dengan apa yang kita buat mesti selari. Tak cukup dengan kita minta saja, tapi yang kita buat tu tidak selari. Mesti selari. Contoh yang kita dapat lihat Nabi Zakaria dengan Nabi Allah Yahya. Ya. Didik anak dia faham agama. Allah pun lantik Nabi Yahya sebagai seorang rasul. Tapi Tuhan sebut sesungguhnya Zakaria Yahya itu seorang anak yang soleh. Soleh, kenapa Tuhan sebut soleh? Kita kena fikir. Apa
Apa yang menyebabkan dia dapat soleh? Dia mentaati bapanya Zakaria alaihissalam yang umur 90 tahun dah. Lebih agak 100 tahun. Memberi layanan yang baik. Sehingga Tuhan bagi satu anugerah pengiktirafan. Sesungguhnya Yahya itu hamba kami yang soleh. Anak kita boleh tak Tuhan bagi sesungguhnya anak kita itu hamba yang soleh. Anak kita dapat tak gelaran itu, pengiktirafan daripada Tuhan? Anak kita anak yang soleh. Jadi kita kena tengok. Ada aktiviti yang dibuat oleh Nabi Zakaria untuk jadikan anak dia soleh. Bukan dia berdoa saja, dia doa dulu minta zuriat. Wahai Allah, kurniakan kepadaku seorang zuriat untuk menyambung risalah tauhid. Dia minta zuriat, tapi bukan dia sekadar minta, tapi ada aktiviti. Nabi Zakaria didik Nabi Yahya alaihissalam faham Taurat, ajar apa yang terkandung dalam Taurat, beramal dengan Taurat. Kita pun samalah, ajar anak kita memahami Al-Quran dan mengamalkan apa yang diajar oleh Al-Quran. Barulah anak kita akan mendapat pengiktirafan soleh seperti mana Allah bagi pengiktirafan soleh kepada Nabi Yahya, insya-Allah. Terus sekalian saya berhenti di situ, insya-Allah panjang umur kita sambung lagi pada kuliah kita akan datang. Untuk dirahmati Allah sekalian, ini saya bawa buku saya yang keempat. Ini lambat sikit keluar sebab PKP yang itu, kertas tak ada stok, baru dapat. Itu pun cetak di tempat lain. Buku ni 510 muka surat. Saya tulis, tuan-tuan dah baca sikit dalam tulisan saya dalam WhatsApp, tapi yang ni saya dah compile lebih mendalam. Kisah 4 orang khalifah, saya nak sebut sikit. Setelah zaman Nabi SAW, dia ada zaman Khulafa Ar-Rasyidun. Zaman ini juga disebut sebagai ulama zaman pemeliharaan Allah. Zaman Tuhan pelihara khulafa. Selepas tu Umayyah Abbasiyah tu dah lain, zaman dia dah lain. Saya cerita tentang perjuangan Abu Bakar dalam 2 tahun setengah menjadi khalifah. Isu-isu yang berkaitan tentang membantras nabi-nabi palsu. Bukan satu nabi, banyak nabi palsu yang saya tuliskan nama-nama nabi palsu tu di sini. Kisah perluasan wilayah Islam di zaman Umar Al-Khattab, ya, sampai ke Parsi. Kemudian zaman Uthman bin Affan, iaitu kisah sedih pembunuhan Khalifah Uthman, sehingga jenazahnya tidak boleh dikebumikan untuk beberapa hari. Beberapa hari tak boleh ke bumi dan tidak berbau. Dan cuba tak dikebumi pada waktu malam, mereka balik dengan batu sehingga jenazah Sayyidina Uthman jatuh, patah riuk tulangnya, ya, dan dikebumikan di perkuburan Yahudi, di perkuburan Baqi itu. Kemudian bila Muawiyah bin Abu Sufyan datang, yang sepupu Khalifah Uthman, dia merobohkan benteng pemisah di antara kubur Muslim dan juga kubur Yahudi itu, sehingga termasuklah kawasan itu sebagai kawasan perkuburan Baqi. Sebab tu kita pergi ke Mekah, kita tengok, kita pergi ke Madinah, kita tengok kubur Sayyidina Uthman itu agak jauh kedudukannya. Sebab apa? Itu kena baca sejarah kan. Dan yang akhirnya adalah isu pertelingkahan politik ataupun siasat di antara Sayyidina Ali dan juga Muawiyah bin Abu Sufyan. Isunya adalah isu politik. Jadi isu-isu, contoh nak baca, orang Islam sentiasa bergaduh, orang Islam sentiasa walah, telah berlaku di zaman hujung Sayyidina Uthman dan juga Ali. Dah berlaku dah, masing-masing satu akidah, tapi berlaku isu-isu politik, iaitu dalam pengiktirafan Ali sebagai khalifah ataupun tidak, sehingga hukum-hukum tak dapat dilaksanakan. Sebab Muawiyah tak nak iktiraf Ali sebagai khalifah, tapi dia suruh Ali laksanakan hukum. Ali kata, kamu tak iktiraf aku sebagai khalifah, macam mana aku nak jatuh hukum? Kamu kena iktiraf aku sebagai khalifah dulu, baru aku boleh laksanakan hukum. Aku tidak akan iktiraf kamu sebagai khalifah, kamu buat hukum dulu. Tak pening. Isunya adalah isu politik. Dan akhirnya golongan dia sebut Khawarij. Baru lahir Khawarij. Selepas kewafatan Ali, kemudian baru lahirnya Syiah. Jadi Syiah ni dia datang kemudian. Yang datang dulu, datang Khawarij. Khawarij datang, isu politik. Itu kafir dan mengkafirkan. Jadi isu itu kan sejarah berlaku dan dia berputar sejarah itu sampai bila-bila. Kadang-kadang kita pun perangai macam Khawarij itu. Orang tak sokong kita je, kita pun mula mengkafirkan. Mula tak salam, mula tak solat bersamanya. Rupanya perangai itu perangai Khawarij. Sebab tu kena baca sejarah. Kita boleh dapat buku ni dekat luar. Buku ni baru dia sampai, jadi boleh dapat baru seminggu sampai, insya-Allah. Sekarang itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.